Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup EC 1103G kumpulan 6 akan membentangkan tajuk lebah mengikut Al-Quran dan sains. Kita mulakan dengan bacaan ayat Al-Quran. DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel bin Jaafar, nombor ID 2020808832. Okey, baik. Potongan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dari Tuhanmu memberi ilham kepada lebah. Hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Tafsir surah An-Nahl ayat 68. Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah dalam bentuk ilham. Hendaknya huruf An di sini dapat diartikan sebagai An Masdariyah atau An Mufassirah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit tempat kamu berdiam dan di pohon-pohon sebagai tempat tinggal dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Sarang-sarang buatan manusia untuk kamu. Jika kamu tidak suka kepada sarang buatan manusia, kamu boleh menempati tempat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mirza Afifi. 2020488404. Okey. Untuk potongan ayat 2, kita baca dulu. Summa kulli min kulli samaratil fasluki subula rabbiki zululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun awanuh fihi shifaa'un linnas inna fi zalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Okey, untuk maksudnya, kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau suka, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu. Dengan itu akan keluarlah dari dalam badannya minuman madu yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia dari berbagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Okey, untuk tafsir surah An-Nahl ayat 69. Okey. Yakhruju min butuniha syaraq. Sekarang iltifat, perubahan dari bercakap kepada lebah terus mufatab dan sekarang bercakap tentang mereka baibah. Allah beritahu kita yang keluar minuman dari perut lebah itu. Penemuan sains moden baru mendapat yang memang ada perut khas dalam tubuh lebah itu yang menempatkan madu. Okey. Mukhtaliful alwanu. Madu itu ada banyak jenis, tekstur dan warnanya. Oleh itu, kita tahu yang ada banyak jenis madu. Kerana itu, kalau kita pergi kedai yang jual madu, kita akan tengok ada banyak jenis warna. Ianya bergantung kepada jenis lebah dan jenis bunga yang mereka makan. Kerana bunga-bunga itu tidak sama sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabahi Arfan bin Samsi Irwan daripada kelas EC 1103G. Nombor ID 2020832708. Saya akan memberikan perbentangan tentang masuk lebah di dalam Al-Quran dan dalam sains.
Mula-mula kita pergi kepada maksud lebah dalam Al-Quran. Lebah merupakan makhluk Allah yang akan memberi banyak manfaat kepada manusia dan juga alam walaupun saiz badannya kecil. Yang kedua, lebah merupakan binatang yang menghasilkan madu. Sudah Allah nyatakan dalam ayat Al-Quran di mana madu merupakan penawar kepada pelbagai jenis penyakit. Dan seterusnya ada yang ketiga, Allah menciptakan lebah sebagai makhluk yang kecil. Namun, semangat dan kesungguhannya ia bekerja cukuplah hebat. Seekor lebah mampu melawat sekurang-kurangnya 50 hingga 100 kuntum bunga dalam masa sehari. Jika dikira pada kumpulan lebah dari sarang yang sama, mereka boleh melawat sehingga 22,500 kuntum bunga dalam masa satu hari. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Justeru, marilah kita jadikan pedoman dan daripada sifat yang ada pada lebah sebagai inspirasi untuk menjadikan manusia lebih baik daripada hari semalam. Next, kita masuk kepada maksud lebah menurut sains. Pertama adalah lebah merupakan sejenis serangga terbang sosial yang hidup berkelompok dan lebih dikenali kerana peranan mereka yang mengahwinkan bunga dan menghasilkan madu dan juga lilin lebah. Terdapat kira-kira 20,000 jenis spesies lebah dan ia boleh didapati di setiap benua kecuali Antartik. Lebah mencari makanan di luar sarang. Setelah menemui sumber, mereka membawa jeli diraja ke sarang sekadar yang termampu. Lebah akan mengingati lokasi sumber makanan tadi dan akan meminta bantuan rakan-rakan yang berada di sarang, dan mereka memulakan dengan gerakan berbentuk nombor 8 di dalam sarang dan bergerak atau menggoyangkan badan seakan-akan menari sebagai isyarat jarak sumber makanan tersebut. Di hujung tarian, lebah lain akan memahami dan terus menuju ke sumber makanan tersebut dengan tepat. Akhir sekali, sebagai serangga, ia mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang kepak. Lebah mempunyai sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, pada atap rumah, dan sarangnya dibina daripada lilin yang terdapat di dalam badannya. Lebah memakan madu bunga dan juga de bunga. Next, kita teruskan dengan Hamizan. Saya Muhammad Hamzan Ismail. Khususnya rahsia pada sarang lebah. Sarang lebah ini berbentuk hexagonal. Bentuk hexagonal ini memberi banyak kelebihan kepada lebah. Di antaranya adalah dapat menyimpan madu yang banyak. Kerana lebah ini dalam satu sarang itu dia berjumlah sangatlah ramai, dan oleh itu dia dapat menyimpan madu yang banyak. Dia mempunyai berkeliling yang pendek untuk menghasilkan ruang yang sempurna bagi madu-madu yang banyak itu. Seterusnya, kelebihan lebah. Lebah ni dia mencari rezeki yang halal dengan cara yang baik. Lebah hanya akan mengunjungi bunga atau buah-buahan dan tempat-tempat yang bersih yang mengandungi unsur madu yang berkhasiat. Malah ini haruslah dicontohi oleh manusia yang beriman dalam mencari rezeki. Khususnya sebagai contoh, kita bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Oleh itu kita kena bekerja dan mendapatkan rezeki itu daripada sumber yang halal. Khususnya kehidupan memberi manfaat kepada orang lain. Sepanjang lebah ini hidup, dia hanya akan menghasilkan kebaikan untuk semua makhluk. Sebagai contoh, dia mengambil madu daripada bunga dan seterusnya menolong bunga itu melakukan pembiakan. Bermula daripada
Lebah ini memberi kebaikan daripada banyak segi, iaitu daripada propolis, madu hingga royal jelly, yang semuanya berkhasiat untuk kesihatan. Manusia dapat makan madu lebah kerana madu lebah ini memberikan banyak manfaat kepada badan manusia. Begitu juga sifat mukmin. Sifat manusia ini haruslah mencontohi sifat lebah ini dalam memberikan kebaikan kepada semua makhluk lain dan juga alam. Khususnya tiada mudarat pada sifat lebah ini. Di mana saja lebah mendarat sambil mencari madu, ia tidak sesekali akan merosakkan dan mendatangkan kemudaratan kepada ranting atau tangkai bunga. Seorang mukmin ini tidak boleh melakukan kerosakan dalam apa jua cara yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada flora dan fauna dan juga alam sekeliling. Seterusnya, lebah ini tidak akan menyakiti orang lain melainkan jika ia diganggu. Lebah ini tidak akan mengganggu makhluk lain kecuali jika dia terancam. Sifat ini haruslah dicontohi oleh semua manusia yang beriman, dan supaya jangan mencetuskan pertikaian tanpa sebab yang jelas, dan sentiasa memberi kebaikan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kesimpulannya, lebah merupakan ciptaan Tuhan yang banyak memberikan kebaikan kepada manusia dari segi kesihatan. Kerana madu lebah banyak kelebihannya. Oleh itu, madu lebah seharusnya dimanfaatkan agar kita mendapat tubuh badan yang sihat. Yang kedua, selain itu, lebah juga mampu menjaga ekosistem tumbuhan dengan mendebungakan pokok supaya mengeluarkan bunga yang cantik dan indah. Oleh itu, lebah harus dijaga dan dipelihara.